Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa syira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jemaah salat Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang indah lagi syahdu selain ucapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah menkurniakan kepada kita nikmat iman, nikmat kesihatan, dan telah menggerakkan hati dan langkah kita untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, untuk kita bersama-sama menunaikan salah satu daripada kewajipan kita, yaitu menunaikan solat Jumaat secara berjemaah. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Baginda bolehlah dikatakan sebagai polis dunia. Ini kerana keupayaan baginda sallallahu alaihi wasallam menguruskan dan merubah pola hidup umatnya daripada alam yang suka membantah menuju alam yang suka membantu, dari alam yang suka mengomel menuju alam yang suka mengamal, dari alam yang biadab menuju alam yang suka ataupun beradab. Para jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur saya pada hari ini kerana diamanahkan pada pengurusi surau ini untuk sedikit berkongsi dengan tuan-tuan semua beberapa amalan ataupun adab kita semasa di hari Jumaat. Dan saya rasa ada beberapa perkara yang akan saya sentuh nanti ini, ada juga yang terkena kepada kita atau pada saya lah, pada saya. Baik, tuan-tuan, yang pertama sekali saya ingin berkongsi dengan anda bahawa pada hari Jumaat ini ataupun pada malam Jumaat kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Pertama, kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Amalan ini adalah merupakan salah satu daripada sunnah yang Rasulullah SAW lakukan, seperti mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, hadisnya ini sahih. An Abi Sa'id Al-Khudri qala, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jumu'ah, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq, maka individu tersebut akan disinari ataupun akan diberikan cahaya kepadanya sepanjang dengan Baitul Atiq ataupun Kaabah. Jauh. Kalau kita pergi umrah pergi haji, rasa dalam 9 jam juga 6 jam perjalanan naik pesawat. Jadi jauh. Jadi cahaya bagi mereka yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat sepanjang itulah, daripada rumah kita itu ataupun daripada surau kita ini, sinarnya itu sampai ke Baitul Atiq. Itu yang pertama. Jadi insya-Allah cuba kita lazimi bersama-sama setiap malam Jumaat untuk kita membaca surah Al-Kahfi. Antaranya lah membaca surah Al-Kahfi. Yang kedua, saya juga berkongsi kepada tuan-tuan semua supaya kita juga membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan
pada solat subuh hari Jumaat. Saya rasa surah kita ini setiap Jumaat subuhnya itu imam akan membaca surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan. Jadi amalan yang dilakukan oleh imam, bacaan yang dibuat oleh imam dan diikuti oleh kita semua sebagai jemaahnya itu adalah sandarannya daripada hadis. Sandarannya daripada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini adalah salah satu daripada pengkoleksi hadis. Pengkoleksi hadis ataupun pengumpul hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kitabnya yang disebut sebagai Al-Jami' As-Sahih itu adalah merupakan kitab buku yang kedua yang paling terpercaya, yang paling benar selepas Al-Quran Al-Karim. Kita ada berjumpai berbilion-bilion buku di dunia ini, tetapi kitab karangan Imam Al-Bukhari yang disebut sebagai Al-Jami' As-Sahih ini adalah merupakan kitab kedua yang paling benar selepas Al-Quran Al-Karim. Jadi di dalam salah satu hadis yang terkandung di dalam Jami' As-Sahih itu, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis seperti berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajri alif lam mim tanzilus sajdah wa hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada hari Jumaat pada solat subuh, fi salatil fajr ataupun pada solat subuh Jumaat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membaca surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan, iaitu pada rakaat yang kedua. Ini tuan-tuan. Jadi dapat kita perhatikan daripada hadis ini, kita melihat kegemaran ataupun kesukaan Rasulullah SAW terhadap dua surah ini dibacakan pada solat subuh. Sebab itulah imam di surah ini dia membaca surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan. Walau bagaimanapun, imam juga perlu melihat ataupun melihat kondisi keadaan masyarakat ataupun jemaahnya. Kalau imam menyedari bahawa masyarakat ataupun jemaah ketika subuh itu ramai yang uzur, yang tidak kuat berdiri lama, jadi mungkin bolehlah diselang-selikan surahnya itu, sebab panjang juga tu surah tu. Tapi paling bestnya memang ni, sebab kita nak melazimi sunnah Rasulullah SAW. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari itu wafat pada tahun 1449 Masehi. Beliau mengatakan bahawa surah inilah, kedua-dua surah inilah yang paling disukai dan paling dilazimi oleh Rasulullah SAW ketika subuh Jumaat. Ketika subuh Jumaat. Cuma itulah, kerana kita pun perlu juga sebagai seorang imam, kita juga perlu maknanya bijaksanalah melihat keadaan kondisi sekitar kita, jemaah kita. Sekiranya rasa tidak sesuai untuk baca surah yang panjang ketika itu, maka bolehlah diganti tukar dengan surah yang lain. Jadi bukan makna wajib, bukan makna wajib. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumaat ini juga kita perlu membanyakkan berdoa, kurangkan bercakap, kurangkan bersembang, banyakkan berdoa. Seperti mana sebuah hadis yang sahih itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jumu'ah. Rasulullah SAW menyebut solat Jumaat. Faqala fihi, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda fihi, iaitu pada solat Jumaat ataupun pada hari Jumaat.
sa'atun, ada satu masa, ada satu ketika, ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun, sekiranya seorang hamba yang muslim menjumpainya, maknanya menjumpai hari Jumaat itulah, macam sekarang ni tuan-tuan ni sudah berjumpa dengan hari Jumaat ni, sudah berjumpa dengan hari Jumaat. Wa huwa qa'imun yusalli, kemudian dia bangun untuk mendirikan solat. Ni di depan saya ni ada orang yang solat, maknanya dia tengah amalkan hadis ni. Ataupun tuan-tuan juga tadi ni sudah solat sunat tadi kan, solat sunat tahiyatul masjid. Tanya yas'alullah ta'ala syai'a, kemudian dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa juga permintaan. Apa-apa juga permintaan. Selalunya kita minta benda yang baiklah. Ya. Illa a'tahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengabulkannya. Wa asyara bi yadihi yuqalliluha, dan baginda sallallahu alaihi wasallam dia mengisyaratkan tangannya itu yuqalliluha, sedikit. Maknanya masa yang mustajabnya doa itu sangat-sangat sedikit. Isu dia sekarang ni, bilakah masa yang sedikit itu? Tentu hari Jumaat lah, betul lah hari ini kan. Cuma kita nak tahu bila masa yang ringkasnya itu, bila masa yang singkat itu. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Bukhari ini, ketika mensyarahkan hadis ini, beliau telah mengemukakan lebih kurang 42 pandangan, 42 pendapat berkaitan tentang masa sebenar yang disebut sebagai masa yang ringkas itu. Salah satunya masa yang mustajabnya doa itu, dalam 42 pandangan itu, salah satunya adalah ketika khatib naik ke atas mimbar ini sehingga selesai solat Jumaat. Masa itu ringkas itu, lebih kurang dalam berapa minit kita khutbah ni Tuan Haji? 15-20 minit dah. Biasanya 15-20 minit. Masa itu, tempoh masa itulah mustajabnya doa. Dalam pandangan yang lain pula, ketika imam itu mengimamkan solat Jumaat sehingga selesai solat Jumaat, itu lagi ringkas lagi. Itu lagi ringkas lagi, mungkin lebih kurang dalam 5 minit sahaja. Jadi kalau saya merujuklah konteks Malaysia ni, kalau kita merujuk konteks Malaysia, merujuk juga pandangan bekas mufti wilayah sebelum ini, Dr. Zulkifli Al-Baghdadi, maka pandangan mufti, beliau memilih pandangan bahawa masa yang ringkas yang dimaksudkan di dalam hadis yang saya bacakan tadi itu adalah selepas solat asar, dan sebelum terbenamnya matahari. Sebelum maksudnya waktu maghrib Jumaat ini, selepas solat asar dan sebelum terbenamnya matahari, itulah tempoh masa doa yang mustajab. Jadi tuan-tuan, kalau anda mengikuti pandangan mufti wilayah kita, bolehlah. Karena selepas asar itulah masa yang mustajab, sehinggalah masa sebelum maghrib. Fatwa daripada mufti ini adalah bersandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadisnya juga ini sahih, daripada Jabir bin Abdullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumul jumu'ati isnata asyarata sa'atan. Hari Jumaat ini tempohnya 12 jam aja. Hari Jumaat isnata asyarata sa'atan, 12 jam sahaja. La yujadu fiha 'abdun muslim, dalam tempoh 12 jam itu, jika seorang hamba menjumpainya, yas'allaha syai'an, dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, syai'an, anything, dalam bahasa orang Jawa, apa-apa saja anda mohon, illa atahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengkurniakannya. Faltamisuha,
maka hendaklah engkau merebutnya, kata baginda. Faltamisuha, maka carilah ia ataupun masa itu akhir saati ba'dal asr, yaitu akhir selepas solat asar. Nah, ini. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud inilah yang menjadi asas kepada wilayah untuk memilih pandangan bahawa masa yang mustajab pada Jumaat itu adalah selepas solat asar. Walau bagaimanapun tuan-tuan, seperti mana yang disebutkan bahawa Ibn Hajar Al-Asqalani ini dia menyebutkan 42 pandangan, sangat banyak, dan di situ kita mempunyai banyak pilihan. Dan sebaiknya setiap hari Jumaat ini memanglah kita banyakkan, tak kiralah bahasa ataupun masa imam ini menyampaikan khutbah, tak ada masalah. Di mana-mana sahaja, bila-bila masa sahaja, bolehlah kita berdoa, dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan melunaskan janji-janjinya, iaitu akan mengabulkan doa-doa antum semua. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumaat ini juga kita perlu banyakkan berselawat. Seperti mana sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. An Aus bin Aus qala, daripada Aus bin Aus telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah, sesungguhnya hari yang paling terbaik bagimu pada hari-hari yang kamu miliki, hari yang terbaik itu adalah pada hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumaat Nabi Adam alaihissalam, ayahanda kita, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi qubida, dan pada hari Jumaat juga Nabi Adam alaihissalam dimangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi nafkhah, pada hari Jumaat itu juga tiupan sangkakala yang pertama akan bergema. Wa fihi as-saqqah, dan pada hari Jumaat itu juga akan bertiup lagi tiupan sangkakala untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal, ataupun tiupan sangkakala yang fa'akthiru alayya minas salah, maka perbanyakkanlah, hendaklah kamu semua ini membanyakkan membaca selawat untukku. Fa'akthiru alayya minas salati fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kerana sesungguhnya selawat yang meniti di bibir kamu semua itu akan sampai kepadaku. Qalu ya Rasulullah, kemudian sahabat pun bertanya, wahai baginda Rasul, wa kaifa tu'radu salatuna, macam mana boleh, bagaimana boleh salawat kami ini boleh sampai kepada kamu? Wa qad arimta yaquluna balita, sedangkan kamu sudah pun meninggal, sudah pun berkalang tanah, sudah pun berada di dalam kubur. Macam mana boleh sampai kami punya salawat ini? Macam mana boleh sampai doa kami ini? Faqal, maka Rasulullah SAW menjawab, inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi ini, tanah ini, untuk merebutkan ataupun memakan jasad tubuh para anbiya ataupun para nabi. Jadi nabi-nabi ini tidak rebut ataupun tidak dimakan oleh tanah, tidak dimakan oleh tanah. Jadi tuan-tuan, daripada hadis yang saya bacakan tadi ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang sahih, dapatlah kita memahami bahawa hari Jumaat ini juga adalah hari yang sangat istimewa. Hari yang sangat istimewa, dan banyak berlaku perkara-perkara besar yang akan berlaku pada hari Jumaat. Imam An-Nawawi rahimahullah yang mensyarahkan kitab Sahih Muslim,
beliau menukil pandangan Qadhi Iyad meninggal pada tahun 1149 Masihi. Beliau mengatakan bahawa pada hari Jumaat ini ataupun perkara-perkara yang saya sebutkan tadi seperti diciptakannya Adam, diwafatkannya Adam, tiupan sangkakala yang pertama, kemudian tiupan sangkakala untuk membangkitkan orang yang sudah pun meninggal. Ini adalah merupakan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang besar yang akan berlaku pada hari Jumaat. Jadi alhamdulillah, maknanya kita sudah dapat clue juga dah. Kita dapat clue bahawa hari kiamat ini akan berlaku pada hari Jumaat. Tak tahu, mungkin selepas saya membaca bagi tazkirah ini, lepas tu ada kiamat, Allahu a'lam. Kita tak tahu bilanya. Tapi dalam hadis Nabi ini sudah membagi clue bahawa hari Jumaat itu akan berlaku pada hari Jumaat. Maka bersedialah kita. Bersedialah kita. Salah satu daripada persediaan kita itu adalah membanyakkan selawat. Sekiranya nama baginda sallallahu alaihi wasallam disebutkan dan orang yang mendengarkan saat nama Nabi itu disebutkan dan tidak membacakan selawat kepadanya, itulah orang yang bakhil. Itulah orang yang kedekut. Bukan orang yang kedekut yang tidak suka membagi harta, bukan. Tetapi ketika mana nama baginda SAW disebutkan tetapi kita tidak mengucapkan salawat ke atas baginda SAW, itulah orang yang bakhil. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya saya juga menasihati diri saya untuk kita hadir pada solat Jumaat ini agar supaya kita mandi. Mandi, memakai minyak wangi, memakai pakaian yang paling terbaik. Kerana perkara ini adalah merupakan salah satu daripada sunnah Rasulullah SAW pada hari Jumaat. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau saya sebut nama Al-Bukhari je, confirm sahih. Saya tak perlu lagi nak cakap sahih-sahih ke tak? Kalau dengar ada Al-Bukhari, sahih. An Salman Al-Farisi qala, daripada Salman Al-Farisi beliau telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ah, tidaklah seseorang itu mandi pada hari Jumaat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, dan dia bersuci dengan sebaik-baik sucian ataupun sebaik-baik wuduklah. Wayaddahinu min duhni, dan dia memakai minyak daripada minyak yang dia punya. Jangan pakai minyak masak. Maksud di sini adalah minyak rambut lah ya, minyak rambut. Aw yamassu min tibi baitih, ataupun dia menyapukan badannya ini daripada tib. Tib itu minyak wangi. Minyak wangi yang ada di rumahnya. Dari mana di rumah kita ini mesti ada minyak wangi, tuan-tuan. Mesti ada minyak wangi, standby minyak wangi dekat rumah. Jadi sebelum pergi solat Jumaat, dia menyapukan minyak wangi yang ada di rumahnya. Thumma yakhruj, kemudian dia keluar daripada rumahnya itu untuk pergi ke masjid ataupun surau Jumaat. Fala yufarriqu baina itsnatain, kemudian dia tidak memisahkan dua orang. Memisahkan dua orang ini maksudnya, kalau ada dua orang duduk macam ni, kadang-kadang dia nak masuk ke tengah-tengah tu. Dia pergi selak, apa selak katanya. Ada. Dan dulu kan kita solat rapat-rapat dah. Kita solat rapat-rapat. Kadang-kadang sebab dia nak duduk kat depan tu, nak duduk depan tu, duduk begitu kan. Wala yufarriq baina isnain, dan dia tidak mengacau, mengganggu dua orang. Thumma yusalli, kemudian dia solat, ma kutiba lahu, seperti mana yang sudah pun ditetapkan ke atasnya, dia mendirikan solat. Thumma yunsit, kemudian dia senyap, jangan lagi bercakap, jangan lagi bersembang. Thumma yunsit, kemudian dia senyap. Idza taqallama al-imam, apabila imam itu sudah pun membaca khutbahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu dulu dia cakap je Assalamualaikum, stop, tak payah lagi cakap dah. Jangan lagi bercakap. Kalau tuan-tuan semua buat benda yang disenaraikan tadi itu,
illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya daripada Jumaat hari ini, minggu ini, sehinggalah Jumaat yang apa? Yang seterusnya. Maknanya ada tempoh 7 hari itu kita akan diampunkan dosa-dosa kita. Tapi dosa-dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar ini dia melibatkan taubat. Dia banyak sekali lagi syarat-syarat dia untuk melupuskan dosa besar itu. Tapi maksud daripada hadis ini akan diampunkan dosa-dosanya yang kecil daripada Jumaat itu sehinggalah Jumaat yang akan datang. Seterusnya, saya juga menasihati diri saya dan tuan-tuan untuk bersegera ke masjid, bersegera ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat. Tapi keadaan ini perlu juga melihat keadaan. Kadang kita kerja dan ikut juga dia punya masa bekerja tu kan. Kadang majikan dia berikan masa keluar itu ada tempoh dia juga. Takkan kita nak melanggar sebab semata-mata kita nak datang awal ke surau. Kita tengok itu juga, pada itu juga. Tapi bagi tuan-tuan yang pada hari Jumaat itu mungkin sedang cuti, tidak bekerja, ada banyak masa lapang, jadi segerakan untuk ke masjid. Sebab apa? Terdapat sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala, daripada Rasulullah SAW telah bersabda, man ittasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah, siapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi junub. Maksudnya, jadi tadi kan kita sudah sebut tadi tu, siapa yang mandi. Jadi mandi yang dimaksud ini adalah mandi seperti kita mandi junub, bukan mandi yang biasa-biasa kita apa tu. Jadi mandi yang dimaksud pada hari Jumaat ini adalah mandi junub, walaupun anda tidak berjunub. Jadi mandi seperti mandi junub. Thumma raha fa ka'annama qarraba badanah, kemudian dia bersegera, maka seumpama dia itu telah berkorban seekor badanah, seekor apa? Unta, tak silap saya. Badanah unta. Jadi kalau dia mendapati waktu yang pertama itu sampai ke masjid ini, tahniah tuan-tuan tadi. Saya yakin yang saf-saf pertama ini semua orang yang pertama. Sebab saya masuk tadi itu baru WhatsApp tadi. Ini semua tu depan-depan saya ni, tanya dah siapa. Ini semua orang yang awal datang ke situ. Ini semua ini akan mendapatkan, orang waktu yang pertama itu mendapatkan badanah ataupun unta, korban unta. Wa man raha bis sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Kalau dia datang pula pada waktu yang kedua, maka seumpama dia berkorban baqarah, lembu. Wa man raha bis sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarraba kabshan aqran. Masa yang ketiga pula, seumpama dia itu telah berkorban kabshan aqran, seekor kambing yang bertanduk. Kambing yang bertanduk ini mahal tuan-tuan, kecuali apa ni, kalau di mahal lah dibandingkan dengan kambing yang tidak bertanduk. Wa man raha bis sa'atir rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajah. Masa yang keempat, seumpama dia itu berkorban seekor ayam. Wa man raha bis sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydah. Masa yang kelima pula, seumpama dia berkorban sebutir telur. Fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Dan apabila imam ataupun khatib itu sudah pun keluar daripada rumahnya untuk menuju ke mimbar ini untuk menyampaikan khutbahnya, maka malaikat-malaikat yang menulis tadi itu, jadi kita ini di pintu-pintu, kita tak nampak. Dalam hadis yang lain, di pintu-pintu masjid ini, di pintu-pintu surau ini ada dua malaikat yang menuliskan kita punya ganjaran pahala tadi itu. Siapakah yang masuk pada masa yang pertama dapat untuk berkorban unta, masa kedua lembu, masa ketiga kambing, 4 ayam, 5 telur. Kalau khatib nanti saat gini, khatib ini dah dia sudah tutup buku dan dia pun mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh imam. Oleh sebab itu tuan-tuan, hendaklah kita menyegerakan langkah kita ini untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat. Jangan lagi dilengah-lengahkan, jangan lagi dilambat-lambatkan. Tapi macam saya sebutkan tadi itu,
Kalau tuan-tuan lapang pada hari Jumaat itu, maka cuba amalkan. Tapi kalau anda terhad, disekat oleh karena masa bekerja yang tidak bolehkan anda untuk bersurai awal, maka patuhi majikan itu. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ketika mana mengulang kaji berkaitan tentang adab-adab pada hari Jumaat ini, saya juga agak belum lagi. Saya terkejut. Rupanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa kalau pergi solat Jumaat ini berjalan kaki, jangan naik kenderaan. Saya cuba mencari syarahannya itu. Dan saya kena akur bahawa memang salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah kalau pergi solat Jumaat berjalan kaki. Daripada Aus bin Aus Al-Thaqafi, sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah SAW. Kalau dalam hadis kita membaca satu matan mengatakan sami'tu, aku telah mendengar, itu sangat power ayat. Sebab dia dengan telinganya sendiri itu mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Memang sangat power. Berbeza kalau dia kata an Rasulullah SAW, daripada Rasulullah SAW, dia mengatakan an saja, from the Prophet, itu saja. Tapi kalau dia I heard, saya dengar daripada Nabi, itu menunjukkan sangat-sangat sangat kuat. Betul-betul dia mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Jadi Aus bin Aus ini, dia telah mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, man ghassala yaumal jumu'ah waqtasal, siapa yang mandi pada hari Jumaat, summa bakkara wabtakar, kemudian dia bersegera, bergegas ataupun cepat untuk ke masjid. Ini dia matan dia ni. Wa masya walam yarkab, dan dia berjalan. Masya itu dia berjalan. Walam yarkab, saya kata betul. Wa masya berjalan, walam yarkab, dan dia tidak menunggang ataupun memandu. Wadana minal imam, dan dia mendekati imam. Mendekati imam ini maknanya memenuhi saf-saf yang pertama ini. Imam bukan mana? Imam kat sini tau. Jadi mendekati imam maknanya yang paling depan, paling best lah. Yang paling belakang ini minta maaf lah. Mungkin sebab keadaan tidak mengizinkan, jadi terpaksa lah dia nak duduk ke belakang tu. Tapi nanti insya-Allah tuan-tuan yang duduk di belakang itu, pada suatu hari nanti insya-Allah dia yang akan duduk di hadapan, insya-Allah. Selepas dia mendengarkan hadis ini, insya-Allah dia akan dana al-imam, dia akan mendekati imam. Sebab itu dipanggil dunia ni. Dana yang dulu dunia. Dunia itu sangat dekat dengan manusia. Adakah orang yang tak suka dunia ni? Semua suka. Semua suka dia. Sebab itu dipanggil dunia, sebab dia dekat dengan hati kita. Jadi dana minal imam, dan dia dekat dengan imam. Mana dia? Fastama'a, kemudian dia khusyuk mendengarkan khutbah, walam yalqu, dan dia tidak lagha. Nanti saya bincang pasal lagha ni pada sempat lah. Walam yalqu, dan dia tidak lagha ataupun tidak leka. Kana lahu bi kulli khutwatin amala sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha, maka setiap langkah yang dilangkahkan oleh kaki hamba Allah Subhanahu wa taala itu seumpama dia berpuasa dan solat setahun penuh. Subhanallah. Mandi. Satu, mandi. Kena mandi. Mandi kita macam mana? Mandi seperti mandi junub. Mandi. Semua bakar. Kemudian kena cepat pergi ke masjid, ke surau. Wa masya walam yarkab. Berjalan. Jangan jangan menunggang. Ataupun jangan naik motosikal. Wadana minal imam, segera mendekati imam, maknanya duduk di saf-saf yang awal ini. Fastami', dengarkan imam ketika dia berkhutbah. Walam yalghu, dan jangan sekali-kali kita buat perkara-perkara yang leka, yang lagha. Kita buat benda ni, 6 perkara ini, maka setiap langkah yang kita langkahkan tadi keluar daripada rumah ataupun mungkin kita daripada tempat kerja tadi itu, seumpama amalu sanatin, amal setahun, ajru siyamiha,
pahala orang yang berpuasa wa qiyami akan solat sepanjang tahun itu. Subhanallah. Saya cuba mencari derajat hadis ini. Hadis ini palsu ke tak? Kenapa dia nampak macam pelik itu saja hadis ini? Rupanya bila saya mencari, diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis ini adalah hadis yang hasan, satu derajat lagi di bawah daripada hadis yang sahih. Jadi cubalah. Kalau sekiranya zaman sekarang ini kita mampu berjalan kaki, mungkin yang beruntunglah rumah yang dekat dengan masjid. Sebab itulah kadang kalau kita nak pergi rumah ni yang paling dekat dengan masjid mungkin sebab dia nak mengamalkan hadis ini. Jadi dia senang aja berjalan aja untuk sampai ke masjid. Tapi jangan sampai memudaratkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ini sakit kaki, ada gaul, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Pakai kereta itu lagi best. Lagi baik. Tapi kalau yang muda-muda ni, tuan-tuan, muda-muda lagi ni, ini kita naik jalan kaki. Jalan kaki. Sebab kita cuba nak mengamalkan hadis ini. Kita buat setakat mana yang kita Lawa. Tidak bercakap, tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Saya tengok, saya pandang ada dari tadi ni kan. Daripada atas ni saya pun nampak tuan-tuan ni, pada atas pun belakang pun nampak apa yang tuan-tuan buat. Adakah apa yang tuan-tuan buat ini boleh dikategorikan sebagai perkara yang lawa, perkara yang sia-sia pada hari Jumaat yang menyebabkan pahala Jumaat itu tidak dicapai? Cuba kita bacakan Sahih Al-Bukhari ini ataupun hadis daripada Al-Bukhari ini. An Sa'id bin Al-Musayyab anna Abu Hurairah akhbarahu, daripada Sa'id bin Al-Musayyab bahawa Abu Hurairah telah mengkhabarkan kepadanya anna Rasulullah SAW qala, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, iza qulta li sahibika, sekiranya kamu berkata kepada kawanmu, sahabatmu, yaumal jum'ah, pada hari Jumaat, in ansit, senyap, diam. Kita keluar je suara macam tu, senyap, diam. Mungkin kalau ada kawan-kawan kita ni di sebelah kita itu, mungkin dia bercakap, dia bersembah je pasal bisnes dia. Oh, hari ini saya rugilah, hari ini. Lepas tu kawan sebelah pula senyap. Kita nak dengar ustaz tu bagi tazkirah tu. Ataupun kita nak mendengar khatib tengah berkhutbah. Anda bercakap macam tu, itulah yang disebut sebagai laghaw. Wal imamu yakhtub faqad laghawta, sedangkan imam tadi tengah berkhutbah, maka anda telah pun laghaw, telah sia-sia. Laghaw juga ini boleh termasuk juga dengan bermain anak batu. Dalam hadis ini disebut masal hasal faqad laghaw. Dia memegang anak batu, maka disebut juga sebagai laghaw. Maknanya ketika khatib berkhutbah, anda pegang tasbih itu, berzikir itu pun laghaw. Lagilah cek handphone, cek WhatsApp, Facebook, bermain game, PUBG. Khatib tengah berkhutbah, anda main game, sentuh, itu laghaw. Solatnya dapat, tapi amalannya tidak dapat. Wallahu a'lam bishawab. Setakat itu sahajalah yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Masa sangat mencubur kita. Semoga kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa qalbana iman wa nur wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa nahar wa ij'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna syahr Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.